Assalamualaikum. Salam sejahtera rakan-rakan semua. Untuk permulaan saya perkenalkan diri, saya Fauzi Said. Sekarang ini sedang menjalankan ataupun melanjutkan pengajian di peringkat PhD di University of Cambridge, United Kingdom. Antara merupakan platinum yang jauh lah, berada di seberang laut. Rakan-rakan majoriti berada di dalam negara. Ringkas saja. Jadi pada hari ini saya akan share tentang formula nak ubah tesis yang boleh growkan tesis dan juga life saya. Khusus kepada rakan-rakan yang bakal nak hadiri seminar nak ubah tesis ataupun seminar NAT pada 30-31 Ogos akan datang minggu depan. Okey, pertama saya akan pecahkan kepada beberapa, ada 3 komponen hari ini. Saya nak share pertama tentang tools ataupun kita punya alat yang boleh menyebabkan kita punya tesis tu boleh grow. Ini very important yang saya dapat daripada seminar ini. Kedua, saya akan sentuh tentang tindakan-tindakan yang saya buat selepas seminar nak ubah tesis. Dan yang terakhir sekali adalah tentang result. Ini lebih pada result yang saya dapat lah selama ni. Okey. Okey, ada dalam Telegram. Terima kasih Prof. Nabila. Okey, alright. Okey, yang pertama, komponen pertama yang saya nak share pada hari ini adalah tentang tools. Okey, sebelum saya sentuh tentang tools yang kita dapat belajar daripada seminar nak ubah tesis ni, mungkin secara umumnya saya boleh katakan bahawa setakat ini saya telah hadiri 3 kali 3 kali seminar nak ubah tesis. Kenapa sampai 3 kali? Okey, sebenarnya sebagai seorang platinum Dr. Rocket, kita ada sedikit privilege lah di mana kita dapat menghadiri seminar nak ubah tesis ni secara percuma. Ini lebih kepada proses bagaimana kita nak pastikan bahawa momentum dan energi kita tetap kekal. Selama sehingga hari ini saya telah hadir 3 kali pada pertama sekali pada 22 Mac yang lepas, baru lagi baru 5 bulan. So kami sedang berada di bulan kelima lah untuk platinum batch yang batch 4 saya. Seterusnya pada 11 April dan pada 9 Mei yang lepas. Jadi pada minggu depan saya bakal hadir seminar nak ubah tesis yang kali keempat. Baik, seminar nak ubah tesis ni sebenarnya adalah satu bentuk kursus ataupun seminar yang tak sama dengan seminar lain lah yang saya boleh katakan. Kerana seminar ni sebenarnya dia merupakan satu seminar yang bukan sekadar nak boost kita punya motivation terhadap master PhD journey kita. Sebenarnya dia lebih pada tu, di mana dia boleh saya katakan dia lebih kepada go to basic sebenarnya. Kita tak diajar dengan perkara-perkara yang macam SEM PLS, research method dan sebagainya. Ia perkara basic saja sebenarnya. Kita akan belajar tentang macam mana nak betulkan mindset kita terhadap PhD itu sendiri ataupun rakan yang ambil master lah, dan juga terhadap life secara umum. Okay, sebab bila kita buat PhD sebenarnya kita punya minda lah, kita punya mindset kena betul dulu. Jadi kursus ini ataupun seminar ini dapat bantu kita realign balik. Macam kalau kita siapa ada kereta tu, kita buat alignment lah. Kita buat alignment supaya alignment master PhD kita tu akan kembali ke landasan yang benar. Okey, alright. Dalam seminar nak ubah tesis ni, kita kena faham bahawa Dr. Rocket dia tak ajar semata-mata perkara motivation. Dalam master PhD ni kita perlu faham bahawa 70% kejayaan kita punya master PhD journey itu adalah lebih kepada management of the thesis. So dalam kursus ini kita akan diajar bagaimana untuk mengurus thesis. So ini lebih pada content. Content. Tadi saya cerita tentang dia punya spirit of the program is to change or to realign our mindset, and then the content is more towards kita nak belajar tentang thesis management. Baik. Kerana selama ini sebenarnya kita sebagai kita boleh katakan sebagai bangsa postgrad lah. Nanti tuan-tuan akan dengar dia punya term-term tertentu ni.
bangsa postgrad ni kita dimomokkan dengan perkara biasanya tentang research method dan juga sebenarnya untuk berjaya dalam PhD ni it's more than that. Sebenarnya kita kena betulkan kita punya pengurusan tesis dulu. Pengurusan tesis dulu. Jadi ini adalah konten seminar nak ubah tesis sebenarnya secara umum. Okey. Jadi kita beralih kepada first perkara yang saya nak share pada hari ini sebenarnya. Tools. Okey, bila kita hadir seminar nak buat tesis ni, sebenarnya apa tools yang anda akan dapat? Okey, untuk pengetahuan rakan-rakan semua, kami dulu hadir seminar nak buat tesis ni, dahulunya namanya seminar Gempur. Lepas tu bertukar kepada seminar nak buat tesis. Hadir secara hadir selama sehari saja. Tetapi pada mulai 9 Mei, yang seminar pada 9 Mei itu dan akan datang ini dibuat secara 2 hari. Just to imagine, just to share dengan rakan-rakan bahawa sebenarnya konten itu telah ditambah baik dan banyak yang kita akan dapat belajar lagi pada kali ini. Jadi rugilah kalau tak dapat. Sedangkan kami yang dah hadir ni pun kami rasa nak hadir lagi. Sebab banyak benda yang kita boleh belajar. Okey. Perkara tools yang saya dapat daripada seminar nak ubah tesis ni antaranya tak banyak saya sentuh hanya beberapa perkara saja, ada 4 Pertama tentang formula orang sibuk. Tapi sebenarnya macam saya sendiri lebih sibuk sikitlah sebab kita sebagai kita panggil sebagai student parent sebab saya ada family, isteri dan anak-anak. So ada baby. Jadi masa kita nak buat tesis itulah baby kita bangun dan sebagainya. Jadi itu lumrah kehidupan, kita tak boleh nak halang. Tetapi dengan hadirnya kursus ini, Dr. Rocket akan ajar kita bagaimana kita nak urus diri melalui pengurusan orang-orang sibuk ni. Okey. Antara tools yang kita belajar adalah pertama work, nama pun dengar peaceful work in peace. Sebenarnya orang sibuk ni kita boleh urus masa. Work in peace, kita akan dedicate setengah masa itu selama 40 minit untuk fokus buat satu task. Selepas tu kita rest mungkin 5 minit, 10 minit dan kita buat WIP kedua. Okey. Kalau sekiranya kita super duper sibuk lagi, tak ada masalah. Kita mungkin ada rakan-rakan yang buat PhD ataupun master secara part time ataupun yang telah bekerja. Jadi kalau tak boleh buat work in peace 40 minit di pejabat, kita boleh buat slot in. Kita panggil SI, slot in. Jadi nanti dalam seminar nak ubah tesis, anda semua akan diajar bagaimana nak buat slot in. Saya tak boleh nak nyatakan secara detail sebab mungkin ambil masa yang anda akan belajar. Okey, berikutnya selain WIP dan juga slot in, kita akan diajar tentang kita panggil hibernate and reward. Hibernate and reward. Okey, hibernate and reward ni seolahnya macam kita masuk dalam bunker lah ataupun kita masuk study room kita. Kita buat kerja and then at the end of the day kita akan reward diri kita. Dan nanti Dr. Rocket akan ajar bagaimana kita nak reward diri. Sebab sebenarnya buat PhD ni bukan semata-mata tesis. Sebab kita ada kehidupan lain yang lebih besar. Jadi nanti kita akan diajar bagaimana nak berbuat. Orang sibuk ni ada 3 lah WIP, slot in dan juga hibernate and reward. Okey. Itu yang formula pertama. Formula yang kedua ni dia lebih pada rutin. Mungkin ada rakan-rakan saya yang lain yang telah share juga dalam forum support nak ubah tesis ini. 11 rutin pagi 11 rutin pagi ni adalah benda-benda yang sebenarnya dan antara perkara wajib para platinum lah. Macam saya sebagai seorang platinum, kita akan buat 11 rutin pagi ni dengan konsisten lah. Dan antara rutin pagi ni contohnya macam in fact cara kita bangun cara kita gosok gigi, benda tu akan diajar. Nampak simple, that's why saya kata benda-benda yang simple sebenarnya yang kita akan diajar semasa benda-benda yang simple yang kita dapat buat.
macam mana kita nak buat affirmation, macam mana kita nak buat 6 minutes log. Benda ni mungkin tuan-tuan, puan-puan tak pernah dengar. Tetapi ini adalah rangkuman 11 rutin pagi yang kita akan diajar dalam seminar nak buat tesis. Dan ini antara perkara yang tools yang akan diajar pada seminar nanti. Berikutnya, yang saya rasa, okay, productivity tools ni kita dah tahu macam mana mungkin apa nak buat. Tetapi the how part tu, kita nak kena tahu apa tools yang kena ada kan. Biasanya rakan-rakan, kalau kita masuk kursus, kita nak tahulah apa tools tu kan. Jadi dalam seminar ni nanti, kita akan didedahkan apakah bentuk-bentuk productivity tools itu. Kalau boleh saya touch sikit lah. Contohnya tentang macam mana kita nak buat productivity tools ni. Macam mana kita nak pastikan masa kita dapat digunakan dengan 40 minit tu tadi kan. Tapi 40 minit tu kita dah allocate masa. Tetapi how kita nak gunakan 40 minit tu dengan efektif. Ada tools dia sebenarnya. Okey, pertama. Kedua, contoh yang saya belajar lah daripada seminar nak ubah tesis ni, sebenarnya kita dapat belajar bahawa sebenarnya nak buat PhD master ni bukan kita menulis je. Sebenarnya kita melibatkan mental activities. Okay, fine, mental activities. So, katalah kita ada idea, macam mana kita nak terjemahkan macam mana nak terjemahkan apa yang kita ada dalam fikiran tu. Katalah anda sedang driving, macam mana nak transform idea itu dalam bentuk penulisan. Itu akan diajar oleh Dr. Rocket dalam seminar nak buat tesis nanti. Itu kita panggil productivity tools. Dia ada beberapa tools, sekurang-kurangnya 4 tools yang anda akan diajar nanti. Dan tools ini memang saya amalkan sampai sekarang. Dan nanti saya akan share lah apa result-result hasil daripada dan terakhir sekali tentang tools. Tools yang bagi saya sangat berharga yang Dr. Rocket ajar ni adalah tentang magic number. Okey, bila kita hadir seminar nak buat tesis, kita dah bermula bermain dengan nombor. Bermain dengan nombor. Dan nombor ini sangat penting, di mana kalau kita nak berjaya memang kita kena pegang nombor ni macam azimat lah. Okey, kita diajar tentang dia ada 5 perkara lah, 5 nombor ni. 40, 25, 5, 21, 6. Okey, magic number ni sangat powerful, sebab saya memang suka nombor sebenarnya. Sebab ada setengah orang dia bila dengar dia boleh faham. Kita dapat ingat benda tu kekal lama lah. Okey, contohnya tentang 40 minit bersama tesis. Lepas tu 25 jam, 5 hari, 21 hari, 6 bulan. Okey, saya touch secara umum saja. 40 minit bersama tesis. Lepas tu berikutnya ada 25 jam, 5 hari, 21 hari dan formula 6 bulan. Okey, 40, 25, 5, 21, 6 ini adalah antara bagi saya yang sangat terkesan lah sampai sekarang. Dan ini adalah antara azimat rakan-rakan keamalkan magic number ni. Dan magic number ni penting untuk kita amalkan everyday. Dan kalau macam kita down dan sebagainya, kita dapat lihat balik sama ada magic number ni kita amal tak, ataupun katalah kita buat 40 minit bersama tesis tadi kan, mungkin setiap hari yang kita lalui tu kita akan semak sendiri sama ada 40, 25, 5, 21, 6 ni ada tak kita dah go through. So ni macam checklist kita lah secara umum. Jadi seminar ni powerful sebenarnya, bukan secara mindset saja. Bila mindset kita dah betul, kita akan diajar tentang bagaimana nak isi. Macam mana nak isi. That is very powerful. Okay, itu tentang tools. Baik, saya dah akan beralih kepada komponen kedua saya punya sharing ini. Apakah tindakan-tindakan betul saya? Yang kedua adalah apakah tindakan-tindakan betul saya selepas hadir nak ubah tesis.
Okey, kalau para platinum kita sebut TTB lah tindakan-tindakan betul Okey, tindakan-tindakan betul antara yang saya amalkan selepas hadir nak ubat tesis tu, sebagai contohnya kita akan diajar sebenarnya 24/7 tau. Maknanya 24 jam sehari tu kita akan diajar bagaimana nak urus masa kita nak urus diri kita. Jadi kita akan bermula seawal jam 4 pagi kita bagi Club 401. Jadi rakan-rakan akan didedahkan apa itu Club 401. Okey, sebaik saja kita bangun pada 4 pagi itu, kita akan buat affirmation Yang ni saya buat saya buat affirmation. Biasa ada dia punya wording dia. Dan berikutnya kalau anda dah join Platinum, kita ada affirmation untuk kelas RIC 1 yang tu level lebih tinggi lah. Tetapi nak ubah tesis pun ada dia punya affirmation yang kita boleh amalkan. Berikutnya 6 minute log yang saya sebut tadi. 6 minute log ni macam kita buat niat lah tetapi secara mental, dan kalau dapat sebut lebih bagus lah. Dan ini sangat powerful. Dan sekiranya macam kita terlewat ataupun terlepas, saya dapat kesan lah bahawa dia akan ada kesan yang tak baik lah untuk diri kita. Jadi kalau kita amalkan, memang potensi kita punya dan page dia akan wow lah, memang kebabum lah, memang akan laju lah lepas ni kalau kita buat 6 minute log ni. Berikutnya perkara pertama yang kita buat is online dengan Tuhan Okey, mengikut kepercayaan masing-masing. Kalau Muslim, kita akan online dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah antara nikmat terbesar bagi para peserta yang hadir nak ubat tesis. Anda dapat satu nikmat bahawa selama ni memang mungkin kita ada amalkan. Kita mungkin buat tahajud, solat malam, kita buat solat yang lain tetapi semasa bagaimana cara kita nak online dengan Tuhan apakah niat yang kita perlu hadirkan semasa kita nak online dengan Tuhan itu, dan bagaimana nak allocate masa sebab sebenarnya bila kita nak buat, sebenarnya masa kita sedang buat PhD ni, kita kena settlekan, kita kena bereskan urusan kita dengan Tuhan dulu, barulah kita akan urusan kita untuk tesis ni akan selesai itu sebenarnya key lah. Kita tak tahu sebenarnya, kita ingat penting lah nak buat solat malam, tapi dalam kursus ini kita akan diberi pemahaman, dan selepas hadir nak buat tesis tu, memang kita akan buat solat malam tu dengan rasa yang tak susah, rutin luar biasa yang kita akan buat dengan selesa dan dengan tenang lah tanpa rasa berat pun. Dulu nak bangun, ya Allah, yang 4 pagi memang mungkin bulan puasa lah kot, boleh. Tapi sekarang ni, kalau anda tanya rakan-rakan yang dah hadir nak buat tesis, dan mungkin majoriti para platinum, untuk bangun 4 pagi tu tak ada masalah. Dah memang rutin kami pada setiap hari. Baik. Berikutnya kita akan buat work in peace, mungkin 1-2 kali selepas online dengan Tuhan tu. Sebab di tempat saya ni sekarang ni subuh, dulu awal pada pukul jam 2 pagi, 3 pagi, dan sekarang ni dah 5 pagi, 5 suku macam tu. Jadi kita ada masa sebelum solat subuh itu untuk kita buat slot in ataupun work in peace untuk tesis kita Alright. Berikutnya, tindakan-tindakan betul yang saya buat adalah saya update TDR. Apa TDR tu? TDR ni adalah template Dr. Rocket TDR. TDR ni merupakan satu bentuk, saya boleh kata macam pelaporan lah ataupun update yang kita buat. Ini sebenarnya khusus untuk platinum yang kita buat. Kita kena update, sebenarnya bukanlah update kepada Dr. Rocket. Sebenarnya kita nak update satu bentuk manifestasi, update oleh diri kita terhadap program ni sangat special kerana ia telah disusun setiap hari sedemikian rupa yang dia bagi saya dia macam funneling lah, maknanya daripada makro kepada mikro. Dan pada hari Jumaat tu kita akan muhasabah sebenarnya tesis kita ni di mana.
bagi saya powerful lah. Sebab saya percaya dengan benda strategik ni sebenarnya. Jadi bila saya diajar tentang TDR, sebenarnya TDR ni akan diajar semasa apabila anda dah jadi platinum nanti, akan dibekalkan template TDR itu dan setiap hari kita akan buat. Dan memang saya biasanya selepas solat subuh ataupun sebelum tu saya akan update, dan kita akan sebenarnya bila kita update tu, rakan-rakan lain kita pun update juga dan kita boleh baca tindakan-tindakan betul rakan-rakan kita yang lain. Tu yang bestnya. Dan benda ni tak ada di mana-mana tak ada di mana-mana, dan bagi saya tindakan-tindakan betul yang kita buat ni untuk update template dan baca template orang lain sangat bagus. Okey. Dan akhir sekali yang saya boleh share pada hari ini, tindakan-tindakan betul pada waktu pagi yang saya buat adalah message pada supervisor. Okey, memanglah message ni biasa je pun, WhatsApp kan. Tapi bila kita hadir seminar nak ubah tesis, sebenarnya kita diajar bagaimana kita nak perbaiki hubungan dengan supervisor. Dan memang alhamdulillah buat masa ni hubungan saya dengan supervisor baik, dan saya dapat lihat banyak win-win saya dan supervisor yang terhasil selepas seminar nak ubah tesis lah. Memang banyak benda-benda wow yang kita dapat. Okey. Dan at the same time, antara beberapa perkara yang saya buat juga selain rutin itu, saya lihat thesis map. Thesis map. Lepas tu saya semak saya punya draft tracker setiap hari. Saya check saya punya page tracker, dan saya akan lihat balik saya punya RRD lah, yang saya boleh share hari ni. Okey, Dr. Rokat ada sebut tadi untuk pelajar master PhD lah. Yang ni sangat powerful sebenarnya. Saya memang orang yang sukakan diary, tapi saya tak tahu ada pula diary khas untuk orang PhD ni. Dan alhamdulillah benda-benda yang saya sebut tadi saya combine dan saya baca dengan RRD ni untuk saya keep track apa progress tesis saya untuk hari itu, dan muhasabah yang semalam dan muhasabah untuk apa yang perlu saya buat pada hari berkenaan. Okey, itu adalah tindakan-tindakan betul TTB yang saya buat sebahagian tesis. Dan apa result? Okey, ini perkara terakhir. Apa result yang saya dapat selepas saya hadir itu? Okey, result ni penting sebab bagi rakan-rakan, biasalah kita pelajar PhD kan, you hadir program, apa you dapat kan? Bagi saya percaya program yang baik adalah program yang dapat menghasilkan result ataupun ada impact terhadap diri kita. Dan kalau impact terhadap, macam kita buat PhD, kalau ada impact, saya punya result yang paling besar lah. Okey, yang paling besar. Okey, ini kita punya tesis. Saya punya draft tesis. Dan alhamdulillah hari ini saya dah berjaya hasilkan 15 draft. Ni mungkin nampak macam sekeping je kan. Sebenarnya tebal ni. Okey, ni saya boleh tengok lah. Rakan-rakan boleh tengok. Ni saya punya tesis. Ini adalah tesis yang draft ke-15 yang saya berjaya hasilkan setakat ni alhamdulillah. Sebab selama ni saya ingat tesis tu kita buat sekali dua, lepas tu improve sikit sana sini, lepas tu kita hantar kan. Dalam seminar nak buat tesis, dan kalau kita ikut proses, Dr. Rokat akan ajar bagaimana nak hasilkan draft tesis lah. Sebenarnya banyak lagi improvement lah kena buat, walaupun dah sampai lebih pada 10 ni kan, tapi kita akan belajar bagaimana nak improve tesis kita daripada hari ke hari. Okey, itu adalah yang pertama. Mungkin supervisor dah confident dengan tesis kita. Beliau pun dah teruja dengan research saya, dan dia pun dapat lihat progress day to day, dan mungkin dah ada confident lah, dan yang menunjukkan bahawa kita ni boleh menjadi seorang researcher yang bagus. Pada seawal bulan 4 bulan 4 saya ingat, selepas sebulan lah saya hadir nak ubah tesis. Masa tu baru mula saya join sebagai platinum, lebih kurang sebulan macam tu. Supervisor saya telah jemput saya lah untuk buat satu paper bersama.
Ini paper yang telah berjaya dihasilkan, yang sebenarnya telah dihantar untuk publication di Q1 Journal, dan sekarang ni sedang berurusan dengan editor lah, terima kelak. Maksudnya bila kita join program nak buat tesis ni, dan kalau tuan-tuan puan-puan berminat untuk join sebagai platinum, ini adalah hasil yang kita dapat lah, yang bagi saya adalah satu progres yang besar lah, sebab selama ni tak sangka yang kita boleh hasilkan paper bila mana kita buat tesis juga. Baik. Dan begitu juga selain tesis dan juga selain paper, saya juga berjaya menghasilkan yang terkini semalam lah sebenarnya. Ini win besar semalam lah. Saya telah berjaya menghasilkan artikel roket baru syorkan pada kami lah, dan alhamdulillah saya terus buat fast action, fast result. Alhamdulillah saya telah berjaya hasilkan artikel sebenarnya dalam minda pembaca, artikel tentang nation building sebenarnya, tentang sumbangan kepada negara dan meraihkan kemerdekaan. Saya ada beberapa input lah sebagai seorang pelajar master PhD ni, apa kita punya sumbangan. Saya share artikel tersebut sebenarnya pada Sabtu lepas, dan alhamdulillah pada semalam Isnin setuju dengan artikel itu dan terbitkan dalam ruangan berita harian. Alhamdulillah. So far ini adalah tiga bagi saya result lah yang saya dapat hasilkan selepas hadir seminar nak ubah tesis, dan beberapa program di bawah platinum program. Sekiranya tuan-tuan puan-puan berminat untuk join sebagai platinum, dia ada kelas-kelas lain, kelas RIC 1, RIC 2, Atlas TI dan sebagainya. Jadi saya boleh share 3 result lah hari ini. Okey, akhir sekali sebelum saya akhiri saya punya sharing hari ini, saya nak jangan skeptikal, hadirlah program ini dengan hati terbuka, macam gelas yang kosong lah. Mungkin gelas tu gelas yang penuh. Selama ni kita dah equip diri kita dengan pelbagai program, tetapi kita datang ni dengan gelas kosong dan kita perlu terbuka lah. Kita perlu terbuka, kita nak belajar sesuatu yang baharu. Jadi kita ada dua kita pakai topi learners lah. Kita pakai topi learners ataupun topi pelajar master PhD. Mungkin selama ni kita sebagai seorang pegawai, sebagai seorang pensyarah, seorang usahawan dan sebagainya, dan mungkin kita dah PhD, mungkin dah tahu banyak lah. Tetapi program ni lain sikit, bagi saya lain sikit, dan bagi saya inilah antara program yang saya cari selama ni lah, yang dapat bentuk ataupun realign balik kita punya perjalanan master PhD dengan lebih tersusun dan teratur. Kita punya program ini bagi saya, kita akan dapat win thesis dan win life lah. Win thesis dan win life. Alhamdulillah. Jadi rakan-rakan, saya ucapkan selamat menghadiri program seminar nak buat thesis. Bagi rakan-rakan yang belum sign up, please sign up. Kepada rakan-rakan yang ada sebarang kemusyilan, mungkin boleh PM saya lepas ni lah, dan juga rakan-rakan yang lain. Jadi itu sahaja maklumat ataupun fakta yang kurang tepat ataupun kurang menyenangkan. Itu adalah sekadar apa yang saya tahu dan saya telah amalkan, dan alhamdulillah ada result. Semoganya apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang kekurangan itu adalah daripada diri saya sendiri. Terima kasih rakan-rakan semua. Semoga tesis anda semua dapat grow dengan lebih wow lepas ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.